Alright, so Mira ambil mic. Okay, kenapa saya kongsi pada Mira? Satu ialah saya juga dalam keadaan bangga juga lah. Dia dengan sibuk dengan... Dia tulang belakang road activity tahu tak? Dan dia seorang yang bawa keupayaan jawab mesej orang 3 pagi. Saya tak tahu dia tidur ke tidak. Kan, dan dia berjaya juga jawab pukul 6 pagi esok tu. So saya agak itulah mungkin high energy sebagainya kan. Alright. Hello. So Mira, boleh ringkas je you punya background dan macam mana you boleh ada dekat sini. Dan kemudian je ialah saya nak yang poin penting ialah pengurusan trading untuk orang perempuan khususnya. Macam you sangat busy sebab dia boleh kata dengan RTT kita kan banyak orang subscribe dan sebagainya tahu kan macam-macam dia jawab dan dia tapi bersama kan dia trader. Dan dia make money dan dia grow duit. Kan? So mungkin boleh share ataupun tarik kerusi tu ke tengah sikit sebab tertutup tu. Untuk ya kongsikan. Okey, silakan. Okay, hai. Saya Mira Chin. Dan saya dah 4 tahun dengan Root FTT. Sejarahnya saya join Root FTT ni bukan as a trader pun. As a accountant. Dan dalam 2 tahun tu saya tengok macam oh ada seminar belajar forex. Macam saya tak minat pun forex ni. Jujurnya. Tapi dah lama-lama dah join kelas dan tengok coach passion mengajar. Lepas tu saya rasa macam ini salah satu skill yang boleh bawa lah. Boleh bawa seumur hidup yang you tak perlu ada apa-apa. Bagi tepukan sikit, bagi tepukan pada dia kategori stage fright. Dia takut di depan orang. Bagi tepukan sikit. Okay, next. Lepas tu 2 tahun 2 tahun lepas I start trade. Itu pun macam tak berapa nak serius sangat. Just nak learn dia punya tools dengan platform dalam trading ni. First tu I tengok macam I boleh make profit. Macam bestnya. Tak siapa nak bagi tiba macam $10, $20 kan. Lepas tu macam semangat lah. You work, make profit and then make daripada 10% to 20%, 20% to 30% sampai 100% I punya modal. Lepas tu I cakap apa dia memang forex ni boleh buat duit ni. Dan I belajar juga apa yang coach ajar. Tapi dalam masa yang sama bila dah confident tu adalah I tune I punya cara. I trying to ambil bigger risk dan end up macam biasalah mesti MC meh. MC lah Mira Chin, MC. Dan bila MC tu I selalu dengar orang kata MC. Ingatkan macam just lose money je. Tapi bila sendiri experience MC tu dia macam rasa macam putus cinta lah. Walaupun tak pernah rasa putus cinta kan. Cik. Pas nak move on tu I takes around 6 months untuk move on I punya MC yang tak adalah banyak mana pun. Tapi disebabkan effort I make profit tu dalam beberapa jangka masa. So I rasa macam agak ralat lah. So after dah 6 months tu I macam try to gain balik semangat. Try to macam maafkan diri I, maafkan mistake I buat kan. Dan I try to back to basic. Macam coach selalu tekankan back to basic. Dan dia dulu suka pakai setup TRZ awal-awal. Saya cakap jangan pakai yang ni, pakai CTCU lambat. Dia cakap. Jadi TRZ sampai dapat 100%, 120%. Lepas tu MC. Jadi saya cakap fokus kepada yang saya ajar you sekarang. Dia tak nak sebab ni lambat. Ini kategori yang you belajar lambat tau. Market dah bergerak baru you jumpa dia. Kebanyakan orang nak sell akar buy pucuk. Sorry, buy pucuk mati. Buy akar sell pucuk. Faham tak? So dia konsep kata dia tinggi ni sell, share, action kan. Dia peringkat awalnya tu sebab masa dia belajar dengan saya tu saya ajar semua advance lah apa semua. So dia tahu benda-benda macam tu tau. So tapi dalam banyak-banyak dia ambil yang tu. Kan? Lepas tu saya tekan ke dia patah yang ni. Tak nak. Berapa lama tak nak. Lepas tu akhirnya dia teruskan. Yelah masa waktu mula tu kita pun pakai 0.1 lot je. Lepas tu tengok dia turun cantik je. Aduh kenapa lah aku tak masuk lebih sikit lot mungkin dapat profit lebih sikit. Itu yang start tukar SOP je. Itu yang buat saya MC. Dan
lepas tu saya gain balik semangat untuk trade balik. Dan cerita dia yang saya okey je. Saya pakai setup MA berlawanan je. Dan I make profit macam biasa. Tapi sekali lagi terciduk bila bukan over. Bila you tahu you tersalah arah tapi you cuba admit dengan apa saja, you cuba valid dengan apa saja, mungkin dia akan turun balik ataupun mungkin dia akan naik balik kan. I salah SOP saja terus terciduk habis. Dan I realise sebenarnya ada pattern yang sama kenapa saya MC. Which is saya tahu benda tu saya dah tersalah tapi saya still nak teruskan. So bila saya macam jumpa kunci dia, itu yang buat saya berhati-hati sampai hari ni lah. Dan hari ni saya sangat untuk dalam pengurusan risiko tu saya sangat berhati-hati. Kalau untuk mother account ataupun secure account, saya hanya boleh toleransi dalam 10% loss saja daripada capital saya. Tapi kalau untuk yang media atau high risk, itu toleransi dia berbeza sedikit lah. Dan apa yang coach nak tahu? Tak. Saya bukan pasal nak tahu juga. Saya sebenarnya you share real experience you dalam trading. Sebab satu lagi ialah kekangan dari segi kerja, masa. Dan you trade tu bukan selalu kan? Macam mana you trade? Yes. You tunggu macam mana? Saya sebenarnya sangat tak ada masa. Selain dia paksa saya bagi signal, dia juga ada trade sendiri lah. Tak ada pun. Macam lah selalu bagi signal. Saya sell GBP USD, saya cakap dia boleh sell. Lepas tu saya ingat dia tak makan. Lepas tu saya dengar dekat sebelah. Lepas tu dalam kereta dia sell. Tapi bagusnya dia tutup. So dia dapat around $10 lah. Alah, masuk kecil je. Masuk dalam apa? 0.1 0.1. Yang sebab saya tahu saya tak tutup, saya kat dia boleh sell. Kadang-kadang saya bagi je kadang-kadang. Tak, kalau signal orang, saya selalunya saya takkan macam percaya 100% pun. Validkan dulu kan? Sebab walaupun dia coach, sebab once you trade, you sendiri yang responsible dengan keputusan you. You tak boleh appoint siapa-siapa, coach ke, signal orang lain ke, dia ke. Sebab nanti end up you lost. You tahu you punya mistake, bukan by orang punya mistake. So even dan you rasa lagi puas hati you learn daripada you punya mistake, daripada you ambil siapa-siapa punya siapa-siapa punya signal lah. Sebab tu kalau macam signal yang coach bagi yang kadang-kadang tu kan, saya hanya akan TP kecil je. Supaya kalau dia tak ikut apa saya nak, saya tak frust lah. Saya lagi rasa best learn daripada mistake saya daripada saya ambil signal orang lah. Dan saya memang tak ada masa sangat lah. Dan saya tak trade hari-hari. Dan saya trade ikut mood. Sebab saya perlukan state yang betul-betul saya dalam keadaan yang saya tenang, saya macam ada masa, dan saya rasa macam free lah untuk you trade. Bukan waktu yang you tengah kalut dengan kerja ke, dengan apa-apa tugas ke. Itu I tak sarankan untuk trade dalam state macam tu lah. Dan saya macam intraday macam tadi, saya punya cara saya trade lebih kurang dah ni je. Saya akan validkan dengan time frame besar. Saya masuk dalam setup H4 atau daily. Dan saya akan TP MA berlawanan. Dan saya akan stop loss pada CCU yang berlawanan arah. Dan ataupun tak sampai CCU lagi tapi dia dah makan saya punya profit dalam 10 to 20%, saya akan cut loss. That's it. Dia kadang account you pun kadang grow banyak, terpaksa cut loss banyak, dia grow balik. Tapi end up apa benda result dia roughly? End up I survive lah. Survive lah. Yes. Sebab market sometimes dia memang akan ikut kita punya setup kau-kau, and sometimes dia tak ikut pun. Dan what makes
semua orang kira macam success is how you survive dalam trading lah. Dan eventually you make money lah kan? Yes. Sebab tu dia ada beberapa realization saya jumpa kat dia. Salah satu ialah, dan saya tak pernah bincang dengan trading dengan dia pun, trading dia sendiri. Saya suruh dia kalau dia nak learn, you follow juga. Masa saya live tu tengok live. Biar dia kat sebelah pun tengok live. Itu sedap mengutuk dia tu. Apa yang saya kongsikan ialah, satu ialah saya dapati satu realization ialah dia tak berjaya, dia ada capital yang dia sekarang. Mungkin dia tak selesa nak selesai capital sekarang. So you realize you dah ada capital yang besar, you tak pernah imagine dulu kan? Ya. Sebabnya habit saving yang you tak sangka duit tu boleh ada kan? Dia saving ni, orang senang cakap tau, tapi nak apply tu susah. Lagi-lagi saya ialah orang yang kuat spend. Saya sangat-sangat kuat spend. So saya nak apply saving tu, mula kan 10 USD nak simpan dalam account trading pun saya rasa macam susah tau. Itu 10 USD tau saya nak simpan. Saya cakap, aish, kenapa aku simpan, ambil aku belanja. Lepas tu dah lama-lama tu macam saya tengok macam ada coach ada sebab coach dia memang suka pergi kat luar belajar pasal personal development, and then dengan motivator memang successful kat dunia ni. So ada satu yang macam Tony Robbins tu punya approach pasal accumulate dia punya save investment tu. Saya macam wow, benda ni boleh make macam memang financial freedom lah. So saya fikir memang saya nak tak nak, saya tak boleh, saya mungkin kena korbankan masa ini untuk saya punya masa akan datang. So mungkin saya sebab saya muda lagi, saya ada macam perasaan nak begini, nak beli tu, nak beli ni, nak apa dia, macam orang macam kawan-kawan saya lain. So tapi dalam masa yang sama, apa end up saya dalam 10 years? Ke saya still sama je? Ada ke saya ada apa protection yang saya boleh ada? Siapa yang nak tanggung saya? Memang tak ada siapa lah. Saya tak ada harap siapa-siapa pun untuk tanggung saya. Termasuklah parents saya ke ataupun apa dia spouse saya ke akan datang. Lepas tu apa dia dan saya ada tengok satu, tak tahulah quote ke atau statement by some investor terkenal, tapi saya tak ingat nama dia. Dia cakap, Kak, macam tips untuk saving ni, you bukan saving apa yang tinggal baki yang you tinggal dalam kira macam balance yang you tinggal untuk you dalam you punya income lah. Dia sebenarnya you memang kena acquire commitment untuk saving. Yang balance you ialah untuk you spending, bukan saving. So itu saya start dalam berapa lah? Dalam 2-3 bulan ni saya memang apa yang saya spending sebelum ni, duit tu saya convert to saving. Dan saya dapati saya punya capital makin lama makin apa dia macam, saya tak expect pun dia boleh grow macam tu. Saya ingat macam, yelah if you nak letak satu amount yang besar, dia mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Dan saya jadi macam agak surprisingly saya boleh ada amount tu hanya dengan tip saya saving je setiap bulan. Dan saya fikir lagi besar aku saving, lagi cepat lagi aku boleh kira untuk ada secure capital with the minimum risk, dan saya boleh hidup dengan income yang guna risk yang sedikit tu lah. Kira secure capital lah. Yep. Ya, itu point saya sebenarnya. Apa yang saya nak highlight, kenapa saya bawa kat depan adalah, satu lah dia guna apa yang you belajar hari ni sebenarnya. Dan dia pun ambil masa, walaupun dia paling dekat dengan saya lah, selain daripada Wan. Tapi dia selalu gaduh dengan Wan dari segi position. Kan? Lepas tu pada masa sama kan ada macam kisah kelakar, pun ada kisah manis pun ada kan. Lepas tu pada masa sama juga, apa yang saya nak highlight ialah macam tu realization dari segi macam dia start saving. Dan satu saving benda yang susah lah. Tapi pada sama juga bila akaun tu besar, point last kali ialah Mira bagi tahu apa? Dia bagi tahu ialah dia kata bila capital besar, risk tu jadi rendah dan return tu lebih tinggi. Betul tak? Yes. Itu point saya nak highlight lah. Dan kalau you tengok cara digunakan, dia ada strategi ingredient dia sendiri. Di mana kalau ada entry, apa you buat first habis kat situ? Macam mana you entry? You nampak candlestick trend ataupun candlestick CC. Kan? CT. Apa cara you buat? Cara entry, share sikit.
I macam first saya akan tengok apa trend lah. Trend tu I akan mapping dengan time frame yang lebih besar. Lepas tu I tengok setup H4 lah. Untuk City H4 entry and I akan TP MA berlawanan. Tengok simple macam tu. Dan dia ada satu lagi, dia tak bagi tahu pada you. Masa dah ada City tu, dia bukan tunggu retest tau. Betul tak? Bagi tahu benda tu. I akan I akan masukkan dulu kira macam buat PO satu lagi I akan just masuk dulu, then bila dah ada entry untuk retest tu baru I letak lot besar sikit sebab itu entry yang valid lah. Dan kenapa letak yang first dulu tanpa tunggu retest? Bila dah ada tu you buy, lepas tu apa berlaku? Macam mana? Bila you dah buy ataupun you sell, disebabkan dah ada candlestick trend, you terus buy, so apa yang berlaku biasanya? Kenapa you buat macam tu? Biasanya dia pergi profit. Sebab sama ada dua situation. Dia boleh pergi terus ataupun dia akan retest juga. So kalau dia pergi terus, you tutup kat mana? Kalau dia pergi terus, saya tutup kat I ambil berapa pip ataupun I ambil MA berlawanan. Dan kalau dia retest, I akan pergi kat entry kat dia punya entry point yang kat retest tu. Dan naik je I terus tutup. Alright. Bagi tepukan je lah. Okay, thank you so much, Syah.